Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Hamim Surah ayat ke 13. Surah Hamim Surah ni ada masalah kekeliruan dipanggil syubhat. Dalam bahasa Arab panggil syubhat. Dalam bahasa kita dipanggil kekeliruan lah. Ada dalam kitab ni kata seru selain pada Allah Ta'ala tu boleh. Itu masalah. Pasal ada kitab-kitab ditulis seru selain pada Allah Ta'ala dalam boleh. Nah, ini kekeliruan. Jawapannya ialah apa yang kita nak buat tu mesti seperti mana Nabi ajar. Nah, kalau ada sabit daripada Quran dan hadis, bahawasanya bolehlah. Tapi sini ya seluruh selain pada Allah Ta'ala tu kufur. Tapi mereka kata dalam kitab-kitab, iaitu kitab yang karangan kitab-kitab Syiah, kitab-kitab kelompok Habib, dan ada beberapa kumpulan dalam Malaysia ni mengatakan seru pada orang mati ni boleh. Benda ni akan dijawab dalam ayat yang kita baca. Lepas tu kekeliruan lagi, takkanlah ulama ni tergamak nak tulis perkara-perkara palsu. Takkanlah dia nak tulis perkara-perkara palsu. Dia pun masuk syurga. Itu juga dipanggil kekeliruan dan itu juga dijawab dalam ayat ni. Takkanlah mereka nak masuk neraka, ada kan kita tu. Takkanlah ustaz kan dia macam Mesir lagi, Amerika lagi, Saudi lagi ke, pondok lagi ke, takkan dia nak masuk neraka. Niat yang ikhlas tu bukan dalil. Belajar di mana tu bukan dalil. Belajar yang betul tu dalil. Boleh jadi belajar, ada satu orang guru dia mengajar di satu kampung, boleh dia belajar betul. Jadi belajar yang betul tu adalah dalil, bukan niat yang betul tu dalil. Pernah kitab-kitab, jadi lepas tu benda ni ada tertulis dalam kitab. Jadi setengah kita ni asalkan ada di talik tulis dalam kitab, kita percaya. Asalkan ada dalam kitab, kalau tak ada lagi takkanlah benda dalam kitab. Dia gini, dalil kitab selain pada Quran, dalil kitab, dalil selain daripada hadis Nabi dari Quran ni boleh dipersoal. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ulama tulis ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Pendapat dia boleh jadi betul, boleh salah. Dia mungkin tulis ayat tu betul, hadis tu betul, kefahaman dia tentang ayat tu dengan hadis tu fahaman lain, dia salah jadi. Yang dia tulis tu dia salah. Ingat kan? Jadi sebab itulah hadis Nabi SAW kata daripada Nabi SAW berkata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Siapa pegang dua perkara ni tak sesat, iaitu Quran dan hadis. Iaitu tanggungjawab kita semuanya ialah belajar tafsir Quran dan hadis utama. Lepas tu kita baru kita belajar kitab-kitab lain kalau ada masa. Sekarang yang berlakunya ialah kitab selain daripada Quran dan hadis kita belajar, tapi Quran dan hadis tak belajar lagi. Itu masalah. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din. Syariat untuk Allah Ta'ala tetapkan syariat untuk kamu. Minad din daripada agama. Ya, agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Agama sini, agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ma wassa bihi Nuha. Daripada apa yang diwasiatkan, iaitu apa yang diwahyukan dengannya
dengannya, iaitu mengesakan Allah Taala ini untuk kaum Nabi, kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh. Wallazi auhayna ilaika, dan apa saja wahyu yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, iaitu Quran sini. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan daripada apa wahyu yang kami wahyukan dengannya, mengesakan Allah Taala, dengannya tu mengesakan Allah pada Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim ni dia panggil suhuf saja, iaitu satu lembaran surat undang-undang gitu. Itu satu surat. Wa Musa, kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, iaitu 5 orang Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai kecekalan dalam ujian, lulus ujian yang besar. Rasul iaitu Nabi Muhammad, mula-mula Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhir sekali Nabi Muhammad. 5 orang Rasul ni diuji luar biasa berbanding dengan Nabi-Nabi sebelum ada ni, berbanding Nabi-Nabi lain. Apa dia ujiannya? An aqimuddin, hendaklah kamu menegakkan agama tauhid ni, agama mengesakan Tuhan, agama yang mengesakan Tuhan dalam ibadat, dalam doa, dan dalam apa saja, dan mengesakan Tuhan. An aqimuddin. Kalau baca tafsir lain lagi daripada apa yang saya bilang, tak betul. Iaitu sininya pegangan tauhid tu serupa. Dia solat Nabi Nuh lain daripada kita, Nabi Musa lain, Nabi Isa lain, Nabi Ibrahim lain. Nah, jadi cara undang-undang dia, undang-undang hidup, syariat tu tak serupa dengan kita. Tapi yang serupanya satu. Apa dia? Tauhid. Maksudnya Tuhan ni, kena cerita Tuhan ni serupa ya bang. An aqimuddin, berpegang teguhlah kamu menghidupkan tauhid ni, iaitu kena ajar manusia berhenti daripada buat syirik. Aqimuddin mana menegakkan tauhid supaya manusia berhenti buat syirik dan mengesakan Tuhan. Wala tatafarraqu fi, janganlah kamu berpecah belah dalam pegangan tauhid ni. Jadi kata tangan tak dapat percaya dah. Jadi tangan tu siapa? Tangan tu sebahagian anggota kita. Siapa dia bosanya? Kita. Kitanya tak tahu, tapi tangan kita tahu dulu. Berat. Sesat dengan jalan lama dah ni. Belum masuk Islam tu sesat dah. Tangan beritahu, kata tangan terima wahyu ni mana ya? Tangan terima wahyu, dia pun isyarat pula, gerak-gerak kan supaya jadi gatal. Maka kita pun gatal. Tangan saya beritahu saya akan dapat duit. Kelip mata ada kan, numpak lah, tegur lah, terbelahak semua lah, sebut lah, gerak-gerak anak mata, gerak-gerak kening. Semua sekali ni adalah syirik pada Allah. Pasal tangan kita tidak terima wahyu, kita pun tak terima wahyu. Jadi kalau tak faham ni, mana masih lagi amal gitu ya. Bermakna ibadat ni tak pernah terima. Mudah kan? Tak. Pakai baju terbalik. Nak boleh tulis.
baju terbalik. Songsang lah, apalah, macam lah. Sepak kaki. Sepak kaki, jalan-jalan sepak kaki. Ada masalah di depan. Lepas tu ada biawak di atas jalan. Kita lalu tu ada biawak lalu. Kemungkinan untuk lewat lalu depan kita ni payah. Tapi dia lalu. Tahu jalan. Bala ada di depan. Iaitu percaya pada binatang berada. Boleh bawa tua ataupun bala. Seperti musyrik Mekah juga. Musyrik Mekah nak pergi ke mana-mana, dia ambil burung merpati seekor. Dia duduk atas unta dia tu, dia pun lepas. Kalau burung merpati tu terbang sebelah kanan, boleh pergi. Boleh unta banyak. Kalau terbang belah kiri, buat turun balik. Pergi coffee house mana-mana, minum air dulu. Cari pula air pula, lepas pula. Tak pergi dah, tak pergi. Saya dulu masa dalam jahiliah diajar, kalau nak pergi nak buat projek mana-mana, kalau kita lalu tu ada orang pikul bulu, pikul kayu ke, pikul benda ke, pikul tepi jalan ke. Kalau belah kanan begini, kalau belah kiri begini. Kalau lintas jalan, awak kena kena balik. Itu adalah petua-petua yang menyebabkan sesat. Banyak lagi ni berantu kukuh. Ada mana mati, berantu terima wahyu. Terima wahyu tu. Ataupun dia dengar daripada pecah rahsia, bocor rahsia. Jadi malaikat maut terberitahu. Itu dia pada burung hantu. Burung hantu pun ambil inisiatif terbaik atas rumah pula. Ramai-ramai masa dengar. Cuba lama dah lah. Lama dah lah. Tahu semua. Cuba nak kau. Ibadat walah. Ayah Haji Bimbang, ibadat ni tak pernah terima lagi. Bimbang lah. Pasal tak tahu sebenarnya. Tapi berdasar pada adik-adik yang sudah belajar tu, dibimbangi ibadat ni sudah tak pernah terima lagi. Makan kan, kalau belakang tangan macam mana belakang tangan? Belakang tangan kan, masa makan tu belakang tangan. Ada kedua tu. Tu ialah tauhid tu. Tu tauhid. Bahawasanya syirik tu, tauhid lawan dia syirik. Bermakna awak percaya tu mana kufur. Nah. Lepas tu saya nak tanya pula. Lepas tu saya nak tanya lagi. Siapa dia beritahu ni? Pernah tak siapa dia beritahu ni? Bahawasanya benar ni kufur. Baik di masjid, ada tak? Siapa-siapa mengajar di masjid? Betul dah. Anda tak belajar tafsir Quran, tok nenek tak belajar lagi. Tok nenek kita pun tak belajar lagi. Sebab itulah mengucap dua kalimah syahadah ni payah nak dapat mana. Siapa-siapa yang boleh mengucap. Yang matilah. Orang mati. Orang nak mati boleh mengucap dua kalimah syahadah. Sambung. Kabur 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Rasa berat orang yang ada akidah syirik pada Allah. Ni berat ni. Kabur 'alal musyrikin. Rasa berat nak pikul orang-orang yang ada akidah syirik pada Allah. Ma tad'uhum ilaihi. Ajakan tauhid kita kepada dia. Bila beritahu saja, tak kalah. Berat. Makna bila berat tu, syirik kata Tuhan mesti buat dah. Terbukti dah. Tanya dah kan. Terbukti dah. Ni dah. Iaitu ayat lain dia kata bila kita tanya dia, dia akan berubah air muka. Bila kita tanya dia senyap macam senyap. Tadi dia kata apa? Terpesir mata. Macam orang kena koma. Mata tak klik kan? Orang koma macam mana? Mata celek, nampak macam hidup tapi
Tak hidup. Dia ada ya huraya bagi dia ni ada banyak ayat ya. Nah, ini tanda bagi orang musyriknya ialah apabila kita beritahu benda tu dia jadi terkejut. Dia terkejut. Ma tad'u, ma tu ialah ajakan mengesahkan Allah Taala yang kita ajak pada dia tu, yang kita ajak pada mereka tu untuk kembali kepada mengesahkan Tuhan balik. Allah Taala sertakan dalam ayat yang satu ni, Allah yastabi ilai. Allah Ta'ala akan tarik orang itu perlahan-lahan pada dia. Tarik orang itu perlahan-lahan pada dia. Siapa orang itu? Mayyasya, ya siapa-siapa yang dia hendaki. Nah, wayahdi ilai, dan memimpin orang itu perlahan-lahan kepada dia. Siapa orang ini? Mayyudi, orang yang nak kembali. Orang yang ada doa ni, wahai Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Dalam bahasa macam-macam, perkataan macam-macam yang bermaksud tunjuk kami jalan itu. Sama ada dia dalam cakap Cina dia ke, cakap Hindu dia ke, cakap Buddha dia, cakap apa, English ke, apa tak kira, Kadazan ke, Riban ke, tak kira. Bahasa apa sekalipun yang bawa maksud yang Tuhan faham. Pasal Tuhan yang ajar pada dia bahasa. Dia faham, oh Tuhan tunjuk jalan benar. Siapa yang ada ikhtilaf dalam hati, kekeliruan dalam hati, lalu dia baca doa tadi, maka dia ni termasuk orang yang nak kembali. Dia panggil bahasanya ialah inafah. Orang yang ada cita-cita nak cari jalan benar. Orang ni saja dapat tunjuk. Kalau orang yang mari tu, mari nak tengok-tengok, baik kita dengarlah ustaz tu cakap mengajar macam mana. Ada tak ayat dia? Ada. Wa minhum, ada di antara mereka may yastami'una ilaik. Ada yang mari nak dengar kamu mengajar. Apa anta tusmi'u summa? Adakah kamu boleh berdengar kepada orang pekak? Orang pekak boleh dengar. Awak sarap pada orang pekak macam mana? Dia dengar ke? Walaula tubsiru, sedangkan apa? Sedangkan dia pula tak tengok dah pula dah. Dia paling ke belakang. Awak pun sarah ke belakang dia. Dia ni pekak. Kalau sarah ke depan boleh jadi dia baca-baca mulut tu. Tengok uyak muka apa. Ini dia paling ke belakang. Kemudian awak sarah dia. Oh, pekak macam mana? Saya tanya dia. Iaitu ada dalam yang datang nak belajar dengan saya ni, bukan dia nak belajar, dia mari nak tengok ustaz tu mengajar macam mana. Mari nak dengar. Mari kita pergi dengar dia, ada cakap bohong apa. Dia bukan nak mari cari sebenarnya, dia mari nak cari salah. Lepas tu ada satu grup pula lagi. Mari kita pergi tengok-tengok tu dia berapa ramai pun dia. Betul apa. Ayat Quran ada tak? Ada. Surah ini surah Yunus. Wa minhum, ada di antara mereka may yanzuruna ilaika. Ada mari nak tengok-tengok kamu mengajar. Kata apa anta tahdil umya? Adakah kamu boleh tunjuk kepada orang buta? Orang buta mari. Dia bertanya, mana masjid Cina ni? Sini. Dia mari ketuk itu situ tulisan. Kita pun pergi, apa hal? Mana masjid Cina sini? Kita bertanya, tu. Kita tunjuk pada orang buta. Boleh dapat? Tak boleh lah. Begitulah Tuhan tunjuk bahawasanya, beri contoh. Bahawasanya orang yang mari kerana nak tengok-tengok, dia tidak akan dapat apa-apa. Mari nak dengar-dengar tak apa-apa. Siapa-siapa yang datang nak cari kebenaran saja dapat. Cuma tak tahan mula-mula tu. Tadi ayat tadi, kabura 'alal musyrikin. Rasa berat orang yang ada akidah syirik pada Allah. Ma tad'uhum ilaihi. Awak berasa kena tampar dah. Kata. Bertopuk, bertombok. Bersepak. Betul kan? Mula-mula dengar. Betul kan? Saya begitu juga dulu. Dia terkejut, benar dia terkejut. Pasal tidak pernah diberitahu ni gini. Tak pernah diberitahu. Baik. Jadi soalan saudara kita rumah makan tadi,
Kalau kita beritahu kan, nanti orang marah. Nanti pecah anak beranak. Tak begitu soalan? Soalan tadi. Dia pun tak ingat soalan. Dia pun tak ingat soalan dia tanya. Nanti kita beritahu kan, dia kata kita pecah belah anak beranak. Bukan? Orang kata kita sesat lah. Bukan begitu tak? Betul tak? Lebih kurang gitulah soalannya. Ini jawapan. Nak jawab tadi kan pasal nak masuk kelas. Ini jawapan dia. Jawapan bila kita beritahu dia tu, dia akan kata awak ni pecah belah. Bukan, betul? Betul kan? Oh, betul. Awak ni sudah pura beranda keluarga kita ni. Tak pernah berbalah keluarga kita ni, tapi semenjak awak belajar dengan Ustaz Karut ni. Ada ayat ni? Ni ayat dia. Ni ayat dia. Ni tanda. Ni jawapan bagi orang akan tanya awak. Bila orang tanya awak, ni akan jawapan dia. Soalan tadi. Iaitu, apabila kita sebar kamu ni, orang akan tuduh kita memecah belahkan keluarga. Memecah belahkan sahabat andai. Memecah belahkan orang kampung. Saya ni orang kampung lah. Sebab tu dia halau Nabi kita dihalau. Kini pecah belah. Pasal tak serupa dengan pegangan kan orang ramai ni. Tak serupa. Ini ayat dia. Wa ma tafarraqu, dan tidaklah berpecah satu puak, satu keluarga, satu kampung, satu bandar, satu desa, satu negara. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, mereka sudah datang kepada mereka ilmu mengesahkan Tuhan. Iaitu bila mari mengesahkan Tuhan, lawan dia syirik pada Tuhan. Bila ajar saja tauhidnya begini, syiriknya begini, tauhid yang sama lawan pada tauhid yang sama, syirik yang ni. Ni contoh syirik ni. Tuhan Maha melihat. Contoh ya. Tuhan Maha melihat. Kita bertanya, siapa dia lagi boleh tengok? Tak ada dah lagi. Nah. Tapi bila di dunia ni pula, aku ingat sikit nak jumpa ustaz tu. Ustaz tu dia tu omor tu. Nanti dia tengok kita. Tahu kita ni gini-gini. Tahu pula. Ingat-ingat sikit nak jumpa tu, Nabi dia tahu apa yang dalam hati. Ada tak cerita ni? Ada lah. Nak jumpa tu ngomong, mana tak jumpa lagi tu. Tak tahu lah, tapi yang jumpa tu ingat sikit lah. Jaga nanti dia ingat. Ini ayat dia. Sebab bila kita mari, kita beritahu bohong ni gini ni. Tauhidnya Maha mendengar, orang lain tak boleh dengar. Tiba-tiba Tok Bomo boleh dengar, Tok Guru boleh dengar. Tauhidnya tengok jauh tak nampak. Habis lagi orang tu duduk dalam bangunan. Tiba-tiba seorang ustaz ke seorang Tok Bomo boleh scan pula. Dia ada duduk dalam bilik ni. Betul. Lebih berat lagi ni jin tak dapat tengok pula. Boleh scan pula. Orang pun kita tak boleh scan duduk dalam bilik mana. Bukan? Ni jin yang raib boleh scan. Ingat baik-baik tu ada atas meja. Scan. Ni duduk di lutut ni. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Nanti. Baghyan bainahum. Karena benci di antara mereka. Dia benci tengok kita mari. Saya kan bila di Kelantan sana, bila saya pergi itu singgah, bila sampai nak mengajar maghrib itu kita singgah ini. Saya duduk 50 kilo daripada Kota Baru. Bila sampai itu singgah minum air itu, ambil sekelah mengajar. Apa tahu dia bila kita singgah? Mari dah. Ada tu. Saya sekat jarang ya lah. Saya kata ada di antara mereka buat-buat ini adalah surah Mudaththir. Yang ramai-ramai itu, betul lah Ustaz. Kita nak cerita surah tu. Rupa-rupanya kita termasuk minum. Mari dah. Depan saya tak cakap lembut gigi pada dia masa jumpa kat. Dua belakang habis cicak. Awak pun lebih kurang lah kalau start buat ni.
Mari dah. Buatlah buat. Bagian bainahum kerana benci di antara mereka. Kita tengok apa yang dia buat tu. Bid'ah yang dia buat tu kita benci. Dia pula benci tengok sunnah yang kita ikut ni. Sama-sama benci. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika. Kalau tidak ada keputusan yang telah berlalu daripada Tuhan kamu ila ajalin musamma, sehingga tempoh kamu hidup. Iaitu siapa-siapa yang buat syirik pada Allah nak balas lepas mati. Laku dia bainahum. Tentu Allah Ta'ala buat keputusan sekarang di antara mereka. Wa innal ladzina urithul kitab. Ni tadi ayat tadi. Ingat sikit ni adalah kitab. Ni ayat. Wa innal ladzina urithul kitab. Dan orang-orang yang mewarisi kitab min ba'dihim, selepas daripada mereka belajar kitab tu. La fi syakkin minhu murib. Duduk dalam syak wa sangka terhadap minhu, terhadap ajak hu tu bila cantiknya ajakan tauhid. Hu tu minhu, hu tu ialah ajakan tauhid. Nah, sebab itulah kena bawa orang besar nah. Nak tulis pun tak dapat. Dah lah tulis saya kecil. Aduh. Nak tulis tak boleh tu. Kena cukup alat lah dah. Ni, buat macam saya ni. Beli Quran kosong. Sini ni tanda, kita tanda situ kosong. Mengajar orang besok ni, dia tak tafsir kita. Dia kata, oh ustaz tu dia tak tahu kita tafsir. Lah, dia tak tahu kita tafsir depan kita dah. Itu yang kita belajar ni. Lepas tu kita tafsir lain sebagai rujuk kita lah. Bila orang ngajar orang besok, kita tafsir lain tu kita guna sebagai rujuk. Ada banyak kita tafsir yang silap tafsir dia. Silap. Jadi bila baca kitab tafsir yang silap tu, tanda situ kesilapan, jangan potong, beritahu yang betul mana. Jangan tinggal situ yang salah. Sebab kalau tak tahu yang salah, macam mana orang nak tahu yang betul? Nah, ini termasuk Imam Jalalain pada silap, kesilapan dalam tafsir. Kalau kitab Jalalain ada macam-macam lah. Ni dalam Quran Amerika ni, Quran ni. Tu ada. Tapi kita boleh guna sebab bila jumpa ayat dia tu awak tanda dah. Nah. Tidak semua salah, ada satu dua tersilap. Tersilap boleh jadi dia kurang faham ke apa ke. Tidak semua yang tulis kitab ni orang alim. Dan tidak semua yang belajar ni. Ada macam-macam lah. Ataupun akidah dia ada lari sikit mana-mana. Wa innal ladzina urisul kitab, orang-orang yang mewarisi kitab. Kitab ni gini. Misalnya awak belajar tafsir dengan saya ni. Bila keluar mari pergi kedai kopi, cakap tentang belajar ayat yang belajar dah ni. Lepas tu bila beritahu, awak beritahu lah ayat ni mana gini. Tiba-tiba orang lain beritahu, dah salah tahu beritahu. Ini tak cross check lagi awak je sama awak. Kadang-kadang saya dah mengajar ayat tu, awak tulis lain. Kemudian bila saya mengajar pula 2 minggu lagi tu, bila hari tu, ayat lain, di surah lain, ayat yang sama. Saya pun tafsir. Maka kefahaman tu boleh baiki lah. Itu kalau mari belajar, kalau tak mari, itu dengar tu ada silap dia. Lebih-lebih lagi, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dulu kala, yang tulis pula dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula bahasa Sanskrit. Kalau di Kelantan punya dia panggil bahasa wayang kulit. Maka syahdan apabila. Tu ayat tu. Kita orang Kelantan tu nak baca yang tu pun tak faham tu. Bahasa wayang kulit, bahasa menara tu, main menara tu. Bahasa tu. Bahasa 500 tahun dulu. Kita orang Kelantan pun tak faham. Jadi lebih-lebih lagi kitab yang ditulis dalam bahasa-bahasa Eropah. Tak mahu dia tukar bahasa standard Malaysia, tak mahu.
Ya. Nak ori itu, nak tu lagi. Yang Qurannya tak nak belajar, dia ambil ori, dah nak ori. Misalnya kita hikam ni kita tasawuf. Ni ya tebak kita kuning. Dia syarah hak tu. 10 tahun tak sudah lagi. Saya kata awak, saya nak tafsir satu ayat untuk awak, ayat nombor 3 tadi. Kalau saya tafsir 3 kali tak habis. Dia bukan kita nak tunjuk kita pandai. Kita nak beritahu bahawasanya ayat Quran ni, ayat ni tak baca lagi, ni mana dia? Ayat ni tak baca lagi, ni mana dia? Cakap reka-reka untuk orang awam. Yang mana yang nak belajar alim tu dah masuk madrasah lah tu. Nah. Sekarang ni awak nak tahu ayat Quran ni makna apa? Bukan? Tak pernah tahu lagi. Nah, adalah ustaz ni yang pesi syarah gini ni. 3 baris sekali mengajar, 2 baris sekali mengajar. 2 baris, bukan 2 ayat. 2 baris, ni 2 baris. Pasal pukul 7 sampai pukul 8 berapa minit ya. Lepas tu dia hurai mau nak hadisnya apa ya, habis. Pukul 8 sudah azan dah. Berhenti. Buat main grup pula. 3 baris. Jadi satu helai 15 baris. Satu helai ni 15. Jadi ada 10 helai. 10 helai satu juzuk. 10 helai satu juzuk. Bermakna 330 juzuk, bermakna 30 helai. Sedangkan Quran ni ujung sekali itu berapa? 604 helai muka surat. 600 muka surat. Bermakna 30 juzuk lah. Tak. Jadi kalau mana satu helai 2 muka surat. Kalau 3 baris awak ajar, atau kita ambil mudah 3 ayat Quran yang awak ajar pada orang ramai, ada 6,000 ayat lebih. Berapa puluh tahun ni baru sudah ni. Mengajar seminggu sekali dah pula. 6,000 ayat sudah lah, tak 1,600 tu 6,000 ayat. 6,000 ayat awak mengajar 3 ayat satu minggu. Bermakna berapa? 2,000 minggu. 2,000 minggu tu cik. Bagi dengan 52. Berapa tahun? 52 minggu setahun. 2,000 bagi 52. 40 tahun. 40 tahun. 40 apa? Macam bagi? Macam bagi dah? 28 tahun. Ha? 28. Betul ke? 40 2,000 bagi apa? 52. 38 tahun. 40. 38 tahun. Agak-agak dia hidup lagi. Kau start tu nak? Ni yang berlaku ni masalahnya. Hadis pula. Dia baca 2 hadis. Satu kita ada 5,000 hadis. 2 hadis sekali ajar 500 bayar, 5,000 bayar. Oh, sedap dia cok duit. Mana hadis pun dia tak ajar habis. Dia tak ngajar habis hadis pun. Ayat Quran pun tak ajar habis. Saya mengajar 3 muka surat sekali mengajar. Ambil masa 7 tahun baru total. 7 tahun. 3 muka surat tu sekali mengajar seminggu. 7 tahun baru. Kali 3 helai, 3 muka surat. Bermakna 2 minggu, 3 helai. Bermakna 4 minggu, 6 helai. 6 helai baru setengah juzuk baru. Setengah juzuk sebulan. Bukan? Bermakna 60 bulan. Bukan? 60 bulan ni berapa? 5 tahun je. Lepas tu ada yang Quran yang kita tak boleh nak urai panjang pasal nak nanya lah macam-macam. Reka-rekanya 7 tahun. Tu mengajar 3 muka surat tu.
3 muka surat. Ni. Sekali ngajar. Kalau tak buat biasa daurah gini ni. Oh, tak ada. Tapi kita boleh buat kalau ada orang nak belajar. Kalau tak ada orang nak belajar, tak boleh buat apa. Nah. Jadi, kitab yang manusia tulis ni boleh jadi betul. Kitab tu boleh jadi betul. Kemudian orang yang mendengar tu, yang belajar kitab tu, boleh jadi silap faham. Ustaz yang mengajar, kitab yang dia tulis betul. Ustaz yang mengajar betul, kitab yang ditulis betul. Orang yang mendengar tu ada kemungkinannya silap faham setengah-setengah. 1 atau 2 sudahlah. Lepas tu ustaz dia ni akan jadi ustaz satu hari. Dia tak bersih Quran dengan hadis, tak belajar dah orang ni. Belajar kitab ni ya. Faham? Dia dengan pendapat yang tak erti tentang Quran dan hadis ni, dia pun mengajar kitab ni balik. Pasal ini kitab yang dia tak erti ya. Maka dia pun hurai pula. Silap pula 4-5 tempat lain pula. Anak murid dia tu pula jadi ustaz pula bila dia mati. Ajar lain pula. Ada 50 tempat pula salah. Anak murid kawan tu jadi tu guru pula. Ngajar pula ada 500 tempat salah. Dia pula karai kitab lain pula. Ya salah pula. Dan bila ajaran akan tauhid ni mari, itu yang jadi syak wasaka. Faham? Yang berlaku sekarang ni dah ni. Itu dengan andai ya bahawasanya semua kitab yang dibelajar ni, yang sudah dibelajar ini tidak silap rasa. Itu pun tahlil dah ada, maulud ada semua. Nak talqinnya apa, nak tunggu kuburnya apa semua ada. Bercakap dengan orang mati dah ni pun ada. Pergi ke kubur-kubur tu pegang batu nisan, pegang tolong lah beritahu sampai gitu dah lah ni. Tolong lah beritahu kepada Nabi, awak sama-sama duduk dalam surga sekarang ni. Mesti jumpa dengan Nabi. Jangan-jangan jumpa dengan Allah Nabi. Tolong lah sampai pada ajak kita. Bukan batu nisan dah lagi. Sekarang ni doa menghadap ke kubur dah. Awak jangan berdoa di kubur, menghadap ke kubur dah. Sekarang ni tanda orang mati semua keliling kubur tu dah. Menghadap doa ni menghadap ke kiblat, jangan menghadap kubur. Kalau tak menghadap ke kubur tu, ada ni lah Tuhan orang yang nak kita doa ni. Tu kah? Itu syirik pada Allah. Allah tak tahu tempat pula kan. Kau faham tak saya cakap ni? Awak kena ni lah Tuhan ni. Sebab tu duduk keliling ni. Ni lah keliling ni lah. Ni mayat orang ni lah. Yang tidak dalam keliling ni tidak. Jadi Tuhan tak tahu pula. Kita fokus doa pada siapa pula. Macam ikut semaya ajak kan. Bila nak buat umur, dia sodok tanah, panggil ustaz-ustaz, panggil imam-imam, pergi semaya situ kan. Pasal apa? Dah Tuhan tak tahu tempat ni. Tuhan tak tahu tempat. Inilah Tuhan tempat nak dia ada semaya ajak. Sebab tu buat semaya ajak nak kuasa tu buat di sekolah. Betul. Tak buat di masjid. Kenapa tak buat di masjid ya? Tak boleh Tuhan. Inilah tempat budak-budak dengan kuasa-kuasa. Sikit lagi budak-budak yang nak pesa tu duduk di atas stage lah kau. Ni lah Tuhan, budak-budak yang nak pesa je pula. Ngadah kalau kau budak tu lah. Sekarang ni di Kelantan sana pen ni sudah disolat ajakkan. Coba. Oh, berat dah. Pen, pensel, rambut. Lepas tu makanan yang dibawa kan, di asrama kan makanan ada makanan, roti, Maggi. Kena buka. Tak boleh tak buka, tak masuk cat. Tengok tu sebab tu dia buat. Air dia buka-buka. Maggi tu buka Maggi tu. Roti tu buka roti kan roti. Baca. Kompleks sekolah-sekolah. Budak-budak ngaji teknik, sekolah teknik tu.
letak atas stage ni, makanan budak-budak tu. Dengan pesonya apa, semua sekali siap. Masuklah kalkulator, apa semua. Ni tak siapa lagi sini ni. Dia biasanya mula bid'ah ni mari daripada Kelantan. Sana pusat pengajian. Hari sini. Kalau sana sudah kuat, sini kurang sikit. Kalau sini sama kuat dengan sana lagi kuat. Gitu. Nah. Dia pusat pengajian. Dia sesat ni sana. Ahli sunnah pun sana juga. Pelik ni Kelantan, pelik. Bapak gesta pun sana. Orang baik pun sana. Dia campur semua sekali, campur ada. Jadi wa innal ladzina urisu, sebab tu saya hurai tu, panjang sikit hurai ni. Lain kali bila dah faham lah ni, saya boleh mengajar cepat lah. Barulah boleh pergi 3 surat tu. Lama tidak kan, bila jauh sekat ustaz nanti mana apa ni? Sudah. Dah. Ayat ni pernah saya kata kepada satu orang ustaz yang kata maulud Nabi tu boleh. Dia panggil saya dialog di masjid dia, di depan karya dia. Saya pergi sore, masjid dia, kampung dia, karya dia. Dia kata ada dalam kitab. Dia jawab ni, ustaz ada dalam kitab ustaz. Saya tepuk latar. Siapa tak beritahu awal-awal benda ni ada dalam kitab, tak payah bising kita. Nak tahu ayat Quran? Ayat Quran ustaz beritahu ni betul, ustaz pandai. Pasal ustaz mesti belajar tafsir Quran. Pasal benda ada dalam Quran, nak dengar. Nak dengar belakang yang ramai-ramai ni. Dia kata nak dengar. Saya pun baca ni. Wa ma tafarraqu tadi. Siapa situ wa innal ladzina urithul kitab. Orang-orang yang mewarisi kitab macam ustaz ni. Ustaz ni. La fi syakkin minhu, la syakka wa syakka minhu. Kerana ajarkan tauhid mengesahkan Tuhan yang saya bawa ni. Murid dalam keadaan bengong. Saya kata, tengok adik kakak semua, tengok ustaz ni, tengok. Anak murid dia lah, tengok ustaz ni, tengok. Nampak tak? Tu dah. Saya tak kata lah bengong. Tu dah. Tajuk dia semua ada belakang lah Quran. Ni sifat ni, siapa dia kata benda dia ada dalam kitab, tanda dia musyrikin tu. Nah, ingat tak? Kalau dia kata ini ajaran untuk guru kita, ustaz-ustaz kita, itu tanda musyrikin tu. Kalau dia kata ini ada dalam kitab, dia bukan Quran dengan hadis. Nah, tak kira ulama mana kata. Bila dia kata ini adalah kitab, itu tanda musyrikin. Dua tanda. Baik. Oleh sebab itu Tuhan kata ayat 15 ni seperti ayat kursi. Ayat kursi ada 10 perkara dalam tu. Ayat ni ada 10 perkara dalam tu. Ayat kursi 10, yang ni 10. Dia di antara beberapa ayat Quran yang ada 10 perkara berlainan duduk dalam satu ayat. Oleh falizalika fadum. Oleh sebab itu maka hendaklah kamu, oleh sebab yang demikian itu fad'u, maka hendaklah kamu terus mengajak manusia mengesahkan Tuhan. Ingat ke dia tak boleh, tak tahu. Ingat ke apa ni? Falizalika, pendek-pendek ada. Ini ni saya dengan Mak Haji ni dulu nak tafsir ayat ni, start daripada terbalik naik kereta tidur di Cameron Highland. Nak ajar minggu depan. Lepas tu turun satu malam tidur di Tapok. Lepas tu pergi ke Rawang, habis itu. Lepas tu pergi ke Lombok naik Temelung. Naik Temelung, turun daripada Temelung pergi ke Betul. Betul balik ke Kelantan. Dia mualwi dalam perjalanan. Nak tafsir ayat ni satu. Ayat ni satu. Bukan main susah nak tafsir. Saya belajar dah ni. Nak hurai pada orang ramai macam mana? Takut salah. Falidzalika fad'u. Maka oleh sebab yang demikian itu kekeliruan dalam mereka sudah
sudah mewarisi kitab yang silap-silap. Ada silap-silapan dalam kitab atau kesilapan dan pemahaman dia sendiri. Fad'u, teruslah ajak, maka teruslah kamu ajak dia kembali mengesakan Tuhan semula. Ajak balik. Kamu sendiri, ni ayat ni kamu sendiri pula. Wastaqim kama umirta. Nak tafsir ni saya pergi 1 hari itu. 5 hari itu nak tafsir ayat ni. Wastaqim kama umirta. Dan berpegang teguhlah kamu seperti mana diperintah. Jadi kita nak buat seperti mana diperintah, seperti mana kita dah belajar dah ni. Oh, payah nak buat ni mula-mula. Ini masa kita ni berlaku 7 tahun Pak. Masa mula-mula saya mengajar. Lama dah mengajar sampai ayat ni. Sampai ayat ni tersekat ni. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa-hawa nafsu mereka. Ya tak erti tafsir Quran dan hadis. Jangan kamu ikut ajaran siapa-siapa tok guru yang tidak erti tafsir Quran dengan hadis. Jangan ikut. Dia panggil hawa nafsu dia panggil. Dia buat berdasarkan nafsu dia. Dia sendiri tak belajar, tak tahu. Waqul, dan katakanlah pada mereka, pasal dia tak percaya ni. Bila kita dah beritahu dia tak percaya. Ni nak jawab ni. Amantu bima anzalallahu minal kitab. Aku beriman dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan daripada kitab Quran ni. Mana beriman pada Quran? Wa umirtu, dan aku juga diperintah li'adila bainakum, li'adila bainakum, supaya aku berlaku adil, iaitu dalam menyampaikan wahyu ni, dalam menyampaikan maksud Quran. Tidak boleh ubah soal. Kita nak ubah bukan dasar pada faham kita, betul? Tak boleh. Seperti mana diperintah ya. Macam gini lah, saya beri contoh lah. Makan babi. Tak boleh lah. Pasal apa tak boleh makan babi? Haram. Pasal apa? Tanya lagi. Pasal apa? Pasal perintah Allah. Bukan pasal cacing, bukan pasal kuman, pasal bukan kerana rupa udah ke apa dah. Kerana perintah. Kenapa tak boleh menara? Kerana perintah Allah. Ini nak cari alasan. Arahnya gini, babinya gini. Ikut saja. Ikut saja. Allahu Rabbuna. Allah tu jawab pada mereka. Allahu Rabbuna. Allah Ta'ala tu Tuhan kami. Wa Rabbukum, dan dia juga Tuhan kamu. Lana a'maluna. Ni masa saya baca ayat ni kepada satu orang ustaz. Melana dia. Saya baca ayat ni dalam WhatsApp. Berhubung dia. Dia kata wirid-wirid walaupun tidak diajar Nabi itu boleh pakai. Ya, saya baca ayat ni. Dia belajar di Syria, dia belajar di Pakistan. Lana a'maluna, bagi kami amalan-amalan yang diajar oleh Nabi kami. Walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan-amalan yang kamu belajar daripada Nabi. Daripada hadis Nabi pun ada, daripada guru-guru pada. Kata tu Allah ya. Kata bagi kami belajar daripada hadis Nabi saja. Bagi kamu, apa yang Nabi ajar, kamu pakai juga. Apa yang Tok Guru ajar, pakai juga. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah di antara kita dua. Maka Quran dan hadis ini saja. Tak percaya tak apa, kita dua tak percaya. Kamu tak percaya tak apa. Allahu yajma'u bainana. Allah suatu hari akan himpun kita dua, mati. Kamu mati dulu, aku mati dulu, tak kira. Tapi Allah Ta'ala akan himpun kita berdua. Wa ilaihil masir, dan kepada dia saja kita dikembali untuk diadili. Yang mana betul, yang mana salah. Okey? Sambung. Walladzina yuhajjuna fillah.
Dan orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat tauhid fillah pada Allah, iaitu pada ayat-ayat mentauhidkan Allah. Ayat-ayat tu min ba'du mastuji balahu, hujah-hujah selepas ajaran tu, selepas ajaran tu diterima pakai setengah daripada kamu. Sorry. Walladzina yuhajjuna fillah, dan orang-orang yang membantah terhadap Allah, iaitu terhadap ayat-ayat tauhid Allah. Min ba'di mastuji balahu, selepas dia terima akidah, dia mengaku, dia mengucap 2 kalimah syahadat, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku dengan kamu Tuhanku, la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada perantaraan dalam doa, tidak ada perantaraan dalam ibadah, tidak ada perkongsian dalam ibadah, macam-macam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku mengaku dengan kamu Tuhanku, aku nak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku dah tu, tapi bantah juga dengan orang tu. Ni ayat dia. Pak mengucap 2 kalimah syahadat, bantah pula. Iaitu walladzina yuhajjuna fillah min ba'di mastujiba lahu, orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat tauhid Allah, min ba'di mastujiba lahu, selepas dia sendiri terima akidah. Hujjatuhum, hujah-hujah mereka dahiratun 'inda rabbihim, akan ditolak di sisi Tuhan mereka. Wa 'alaihim ghadabun, dan ke atas mereka kemurkaan daripada Allah. Walahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang keras, azab yang teruk. Sebab apa nak bagi azab ni? Ni sebab nak bagi azab ayat ni. Alladzina Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Taala lah zat yang menurunkan kitab Quran ini bil haqq. Bil haqq nak tulis makna, dia ada berbagai makna dia. Bil haqq ni ada berbagai makna, tapi makna ayat ini nya bil haqq ialah dengan kebenaran, ialah untuk zahir kebenaran. Maksud untuk zahir kebenaran, dia panggil dalam bahasa Arab panggil li izharil haqq, untuk menzahirkan kebenaran. Benar apa? Allah Taala tu Tuhan kita. Ada juga bil haqq ni makna dengan keadilan. Jadi kena tulislah dah. Ada juga makna bil haq tu makna keadilan. Ada juga bil haq tu seadil-adil. Sini bil haq ni nak zahir Allah Taala sebagai Tuhan kita. Wal mizan, dan di situ ada timbangan. Timbangan. Apa maksud timbangan? Iaitu hak dengan batil ada tu diberitahu daripada Quran. Syirik dengan beriman dengan syirik ni ada diberitahu daripada Quran. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib, dan tidaklah kamu tahu bahawasanya kiamat itu dekat. Maksud ayat ni nya kiamat itu ialah ajar itu dekat, ajar dia. Tidaklah kamu tahu bahawasanya ajar kamu itu sudah dekat. Pasal tak tahu. Yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha, minta segera terhadap mati tu, terhadap azab tu, azab ke mati ke ajar ke. Alladhina la yu'minuna biha, orang-orang yang tak percaya kepada kiamat, kepada pembalasan. Maknanya dia ni orang jadi mempersedar. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman tu musfiqun minha, sangat bimbang dia ni nak mati, sangat bimbang nak mati, pasal takut Tuhan tak terima ibadat ya. Dia senantiasa dalam mengharap. Wa ya'lamuna annaha al-haq, dan mereka tahu bahawasanya Allah Ta'ala tu yang berhak disembah, berhak sebagai Allah.
sebagai Tuhan yang mencipta. Ala, ketahuilah, innal ladzina yumaruna fis sa'ah, sesungguhnya orang-orang yang dalam keraguan tentang kiamat tu, tentang kematian tu, lafi dhalalin mubin, duduk dalam syak wa sangka yang jauh. Duduk dalam syak, dalam sesak yang jauh. Tuhan pun dalam cerita sani, Tuhan nak beritahu dia ni sayang pada hamba dia, nyayang dia. Allahu latifun bi ibadihi, Allah Ta'ala tu maha lemah lembut dia terhadap makhluk dia. Yarzuqu man yasha, dia beri rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Mana awak kafir ke Islam ke, sehat ke, sehat panjang umur, pendek umur apa semua ni anugerah kau. Anugerah kau. Orang kafir minta rezeki pun Allah Ta'ala beri. Orang kafir minta panjang umur beri, mana berilah, harus bagi dia berilah belakang tu. Tetapi yang orang kafir tak minta ialah iman. Tak minta. Kalau dia minta tunjuk kebenaran, itu yang orang kafir, dia tak ada jumpa orang Islam, tapi masuk Islam begitu. Dia cari kebenaran. Nah, yarzuqu man yasha, dia beri rezeki pada siapa-siapa yang dia kehendaki, walau macam mana pun. Wa huwal qawiyyul aziz, Allah Ta'ala tu maha kuat dan maha gagah perkasa dia bagi sesiapa yang engkau. Tengok. Awak perhati saya baca ayat Quran ni. Ayat tu maksud gitu, tapi hujung tu saya kata apa? Jadi cantiklah, itulah perkara-perkara dia panggil nak kenal Allah. Berdasar pada ayat Quran. Wa huwal qawiyyul aziz. Sedangkan Allah Ta'ala itu dia maha kuat, dia maha gagah perkasa. Bagi sesiapa yang eka juga, dia boleh buat apa saja. Ini pula galakkan kepada buat amal saleh. Ayat ini galakkan kepada buat amal saleh. Maka yuridul harthal akhirah, para siapa ingin tanaman akhirat, nazid lahu fiha harthih, nazid lahu fi harthih, maka Allah Ta'ala akan tambah bagi dia kepada kehendak pada tanaman akhirat itu. Maknanya di dunia pun dia beri, di akhirat pun beri. Di akhirat tu malah tambah lagi. Wa man kana yuridul harsad dunya, para siapa yang ingin balasan dunia saja, tanaman dunia mana balasan dunia saja, nuktihi minha, Allah Ta'ala akan beri padanya. Apa dia nak di dunia tu tak beri padanya. Wa ma lahu, dan tidak ada lagi baginya di fil akhirah, di akhirat min nasib sebarang bahagia untuk dibuat kira. Bila minta dunia saja, tak ada bahagia akhirat. Awak tengok orang-orang kafir ataupun orang-orang kaya ataupun orang yang ada berpangkat, dia lalai pada agama. Syarat dia lalai pada agama. Dia bila minta doa, dia akan minta doa kaya lagi, mudah lagi rezeki. Anak tu biar okey semua, kerja biar projek dari belakang, umur nak panjang, tubuh nak sehat, rezeki nak banyak, umur nak panjang, kalau boleh 1000 tahun. Dia dapat dah projek 50 bilion, nak lagi sekali ganda. 50 pi dah boleh. Bukan 50 juta, 50 pi dah boleh. Nak lagi sekali ganda. Tak puas hati dia. Umur dia nak suruh 1000 tahun. Terus lepas tu segala masalah tak mau ada. Sanggup bayar ke? Sanggup bayar ke supaya masalah tu tak ada. Tok bomo mana mari minta berapa berilah. Bukan. Betul? Tu doa orang yang akan dibubuh dalam neraka saya semua. Orang yang hidup dia tu hanya kepada kehidupan dunia saja.
Orang-orang bini bersedekah pada agama dia tak buat. Bersedekah untuk orang lain buat. Fakir miskin buat. Seperti Cina kan. Cina semua berhala tu yang kaya-kaya tu sedekah pada fakir miskin. Hindu yang kaya-kaya tu sedekah pada fakir miskin. Tapi pada agama, nah, yang kuih tu yang banyak-banyak yang besar-besar tu, yang dia buat kuih-kuih, yang sedekah tu ialah orang miskin lah kan. Dia buat emas kan, dia letak emas kan. Dia salut emas tu. Orang miskin yang berkeluar tu gitu. Kalau awak tengok gereja-gereja orang kafir, gereja, kuih, ketik orang-orang kafir ni, begitu juga Syiah, luar biasa comel. Biasanya salut emas. Ahli-ahli bid'ah buat masjid memang luar biasa comel. Dekat-dekat dengan salut emas. Belajar kita ada berkenaan dengan masjid ni. Masjid ni nak tulis ayat Quran tu tak boleh. Beda tulis ayat Quran letak di masjid. Lebih lagi depan. Pasal orang yang makmum tu salah tengok tu dia baca. Lebih kalau dia baca dalam solat makruh. Ada setengah masak kata batal. Lepas tu rapat kasar apa tu ada kan kita tulis ni. Jadi dia tukar semaya tu tengok rapat kasar untuk telefon. Lepas tu benda comel lah dah ni. Masjid sudah di ada Nabi, orang akhir zaman ni masjid dibina comel-comel. Orangnya tak ada. Betul? Jadi untuk ahli sunnah ni nak camkan sunnah ialah apabila masjid ni melempah setiap waktu solat, bermakna sunnah sudah hidup di kawasan tu. Kalau sunnah ni baru, kalau orang solat ni baru sebahagian, dua bahagian satu masjid ni, berat lagi lah. Kerja kena kuat lagi. Nah, tapi ingat siapa-siapa yang boleh membasmi satu bid'ah supaya hidup satu sunnah, pahala dia nya 50 kali pahala jihad sabilillah. Mati. Buat satu ya. Kalau boleh satu ya, kita pakai boykot orang Sunday, nikah Sunday. Boykot ya. Supaya orang pakai tak buat. Ini Hindunya. Kalau siapa-siapa yang belajar tafsir Quran dah ni, belajar hadis dah, tafsir Quran dah, tahu dah benda ni syirik pada Allah, buat juga tu munafik dah. Munafik pula apa dia? Asfalin nar. Orang kafir duduk sini, orang munafik duduk di bawah neraka. Kekal dalam neraka. Babi tak makan, arak tak minum, zina tak, bawah pada orang kafir, sembah berhala. Munafik. Berpura-pura dalam Islam. Nah, awak tahu, tapi mustahil kita ni, adik-adik ni. Saya anak saudara saya kahwin. Dua orang pula tu. Apa ipar mai tidur rumah. Ni macam mana ni je tak pergi ni. Adik-adik kita kahwin anak dia ni. Saya kata maaf lah. Saya sudah nasihat pesan dia. Dia berkata patut mufti bukan awak. Saya kata mesti pun tak buat. Saya kena boykot lah. Saya tak ada kuasa, saya ada kuasa. Boykot. Betul kan? Kita nak larang pegang kaki, pegang tangan dia, jangan buat, tak boleh. Umur dia. Jadi kita boykot lah. Ada setengah-setengah ustaz ni, bila hab Sunday ni, tak apalah kita pergi kemudian. Bila nak berhenti ni? Dalam mufti tak larang. Awak pun tak tegur. Dah. Lepas tu awak mengiyakan. Mesti larang lah. Benda ni Sita Dewi bersanding dengan Sri Rama Hindu. Lepas tu Hindu kahwin ni memang macam tu. Memang gitu dah. Kita kahwin pun serupa dengan Hindu tu juga. Ada pula semangat ni. Kan Hindu kan dia pergi ke berhala dia buat kan.
Kristian pula pergi ke kuih dia buat gitu kan? Bukan Kristian. Holy water kan? Kita je religious. Semua ni pemujaan. Satu buat tu satu syirik tu. Syirik satu. Suat semangat. Kan dia buat gini kan? Macam-macam berhala tu lah. Dia hala ke mulut berhala tu, dia hala tu. Itulah dia kau. Dia support tak? Ha? Support. Maka sekali buat tu sekali syirik. Lepas tu ambil orang lain pula buat pula 2 kali orang tu. Yang pengantin pula tahan aja ni. Yang ibu bapa pula menganjur. Jadi majlis tu dia panggil majlis syirik pada Allah. Allah, kau tak payah lagi saya kata. Orang berzina belaka. Dia panggil awak pergi makan. Awak nak pergi makan ke saya nak tanya ni. Dia tidak syirik ke Tuhan, dia buat maksiat ni. Semua bakal berzina belaka. Awak nak berzina sekali pun tak apa. Awak tak mahu tak apa, asal kau boleh makan tak apa dah. Saya nak tanya awak nak pergi ke tidak ni? Ini bukan syirik pada ni dosa besar ya. Awak nak pergi? Lepas tu awak cuba bayar kan ustaz tu pula. Ustaz ada situ. Baca doa pula. Ya Allah ya Tuhan, berilah rahmat kepada pengantin baru ni. Astagfirullah, itu menghina tu. Tak. Saya tak tahu lah nak cerita macam mana. Kalau zina awak tak pergi dah. Tak apalah, tak berzina, tak apa, pergi makan je. Ataupun lepas pada dia berzina, kalau tak apalah, dia tutup kedai tu, kita pergi makan lah lepas pada tu. Hari sama. Macam mana? Nak pergi kau? Mana? Kalau tak pergi contoh, kita payah makan apa? Lapuk mata tu pesik-pesik, mata klik lagi. Gini lah. Saya pun kahwin sanding dulu. Ayah saya begitu lah. Tapi saya tobat dah saya ni. Saya tobat dah. Kita tahu dah salah ni. Dulu punya cerita tak boleh buat apa dah ni. Bye-bye dah. Nak tarik balik sudah tak boleh dah. Tuhannya tak nak kita degil je. Bila salah, ya Allah, aku sudah salah. Itu mengaku salah ya. Faham? Suara semangat ni. Lepas tu kulit kuning tu, telur tu, ikan, ayam apa semua, tak payah boleh tak boleh apa semua tu. Lepas tu ada dengan coklat, ada coklat dalam ni. Dulu tak ada coklat pula. Coklat apa semua tu. Ambil dah ni, dia pergi kan, saya buat. Makan ke ada orang yang buat ni? Dah. Siapa yang makan ni? Anak-anak, cucu-cucu di rumah, anak saudara rumah. Yang kecil-kecil, kita betul berilah. Awak cuba beri, awak cuba bayarkan. Awak ambil daging babi, awak pergi makan kan awak. Cuba bayarkan. Dan terus makanan pemujaan lebih haram daripada makan babi. Ya. Lepas tu kita pun kata, Allah kenapa dah anak aku ni baca Quran, aku payah nak reti. Dah kita dah bagi ke habis dah. Kenapa tak? Banyaklah perkara. Is it alright lah? Macam juga buat maulud Nabi tu, sebelah lembu tu kerana apa? Kerana Nabi. Buat sembelih kerana Nabi tu tak boleh makan jadi. Sembelih kerana Allah. Ni lembu ni apa siapa ni? Ni lembu tu untuk maulud Nabi. Tak ada apa-apa. Tak boleh makan. Saya yang saya tanya ustaz saya ni dia lembut sikit. Ustaz macam mana nak makan ni? Macam awak tanya tadi lah. Macam mana ni keduri macam ni nak makan ni, awak tanya tadi kan? Saya tanya ustaz saya dah. Ustaz saya ni orang lemah lembut. Dia macam saya ni. Saya tak bisa dia tukar dah.
Dia berkata, saya tanya ustaz, boleh makan tak? Makan daun buat maulud ni. Dia pun tengok keliling belakang ustaz dia. Dia pun jawab, saya tak makan. Itu dia lembut benar tu dia lah. Mana dia kata dia tak makan. Lepas tu ahli sunnah tak makan. Dia kata pula. Dia tak jawab soalan saya tu, dia jawab dia bentuk sindir dia lah. Saya lah betul lambat, tak boleh makan sebenarnya. Makannya macam mana? Makruh. Tapi kalau maulud Nabi itu, kalau lembu buat kerana Nabi, betul. Tak boleh. Baik, sambung kan? Sudah, soalan banyak ni pasal ada peserta baru 2-3 orang ni. Kalau tak ada peserta 5 orang hari ni. Nah. Jadi bila ada tu kita nak cepat tak boleh pasal nanti dia tak faham tak? Understand. Ayat berapa? 20, ayat 21. Amlahum ni ayat di mana siapa-siapa yang buat bid'ah ni tak boleh. Ayat dia. Mana tu guru yang buat bid'ah tu sendiri tu nak boleh neraka. Ni ayat dia. Amlahum syuraka'u. Apakah ada bagi mereka golongan-golongan kah tu guru? Sekutu-sekutu. Berkongsi sama buat keputusan. Syara'u lahum, yang buat syariat untuk kamu. Minad-din, daripada agama. Malam ya'zam bihillah, yang belum pernah Allah Ta'ala beri izin. Walaula kalimatul fasl, kalau tidak kerana keputusan yang sudah dibuat. Fasl sudah dibuat. Laku dia bainahum, tentu Allah buat keputusan di antara mereka semua yang nak pada. Wa inna zalimin, sesungguhnya orang-orang zalim yang buat syariat itu, lahum, bagi mereka azabun alim, azabnya pedih. Ini neraka kekal ni kalau buat syariat agama. Dia tak buat syariat pula. Ni tadi adalah hadis ni, kita kata. Ni ustaz ni bukan hadis ni. Dia kata tak apa asalkan jamhur ulama approve. Dia kata jamhur ulama. Kan dia kata ittifaq ulama lah, jamhur ulama lah. Jadi bila ulama pakat mesyuarat belaka dah buat satu memorandum, maksudnya approve buat maulud ni, maka kita boleh buat. Dia kata, dia panggil ittifaq ulama. Kan dia kata kan, lepas tu buat macam di mana ittifaq ulama? Dia kata gitu. Kita nya syariat ni bukan ibadat, syariat, hukum hudud, jihad sabilillah adalah mesti daripada ayat Quran ataupun hadis sahih. Tak ada hadis sahih tak boleh amal. Wirid-wirid ibadat-ibadat tak boleh amal kalau tidak ada hadis sahih. Akidah begitu, akidah mesti hadis sahih ataupun ayat Quran. Dia nya kata tak, kita mesyuarat maupun ulama. Dia panggil jamhur ulama. Kan dia kata kan? Kau tahu tak? Dia kata jamhur ulama, sependapat semua ulama. Ulama-ulama ahli bid'ah semua sependapat bahawasanya wirid selawat sifat tu boleh. Kan dia kata gitu. Kau Taral zalimin namusfiqina mimma kasabu. Kamu akan dapat lihat orang-orang zalim itu, iaitu orang-orang yang buat syariat agama tadi. Orang-orang yang buat syariat agama. Yang satu lagi ialah orang-orang yang mengamal syariat agama yang dibuat oleh guru tadi. Musfiqina mimma kasabu, sangat takut daripada amalan, usaha amalan bid'ah yang mereka sudah buat. Mimma kasabu, daripada usaha, daripada bala usaha ibadat bid'ah yang mereka sudah buat. Wa huwa waqi'un bihim, sedangkan mereka yakin bahawasanya
amalan bid'ah tu akan menimpa mereka kerana tukar jadi azab neraka. Walladzina amanu, dan orang yang beriman tidak buat syirik, wa amilus solihat, dan beramal soleh hanya mengikut apa yang Nabi diajar saja, fi rawdatil jannah, duduk dalam kebun-kebun surga. Lahum, bagi mereka, ma yasha'una inda rabbihim, apa saja yang mereka minta di sisi Tuhan mereka. Zalika, yang demikian itu, wal fadlul kabir, adalah suatu pencapaian yang amat besar sekali. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu. Demikianlah Allah Ta'ala ialah yang memberi berita gembira ibadahu kepada hamba-hambanya, pada hamba-hamba dia. Siapa dia hamba dia? Alladzina amanu, iaitu orang-orang yang telah beriman, tidak buat syirik. Wa amilus solihat, dia buat amal soleh seperti mana Nabi diajar, dia orang tak buat. Qul, kata pada mereka, la as'alukum. Ni untuk orang yang ngajar agama. Awak biasa satu hari kena ajar kan? Lepas tu awak ajar berkaitan tauhid ni pada siapa-siapa, awak pun kata, mana duit saya? Saya ajar awak ni, mari ajar ni. Mana? Awak minta saja, straight to hell. Lepas awak misalnya, awak beritahu ni, jumpa kawan-kawan kan? Awak beritahu, mana duit aku bagi ni? Duit minyak ni. Kenapa? Awak buat ke? Siapa buat? Saya ke? Tak kira. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus solihat. Qul, kata pada mereka, wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta atas kamu untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Ajra sebarang upahan, illa mawaddata, melainkan sebagai sokongan kasih sayang, fil qurba, sesama kerabat. Kita nak beranak kan, tak kena minta upah kan, gitu. Wa man yaqtarif hasanatan, barang siapa yang mengerjakan suatu benda baik, nazid lahu fiha husna, satu perkara yang baik. Dia beritahu tentang ayat Quran ke, hadis Nabi ke, kepada siapa-siapa, ataupun yang tauhid kepada siapa-siapa, iaitu benda baik itu, nazid lahu, Allah Ta'ala akan tambah baginya, fiha, dalam dunia ini, husna, satu jenis kebaikan. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghafurun, amat mengampun akan dosa orang yang sembah agama. Tu ayat dia. Awak sembah, awak dapat, Tuhan ampun dosa. Syakurun, amat menghargai hamba-hamba dia sembah agama. Sembah. Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba. Apakah patut mereka kata Muhammad itu mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala dusta? Dia kata Nabi Muhammad boleh ajar bid'ah. Pasal apa ni? Pasal musyrikin Mekah, dia ingat terima amalan ibadat dia ni daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Bila Nabi Muhammad mari, Nabi Muhammad buat mari syariat baru lah. Dia tak sama dengan syariat Nabi Ibrahim. Lalu dia kata, ni buat bid'ah pula ni, buat dusta pada Allah. Fa in yasha'illah, sekiranya Allah Ta'ala kenaki, kalau Nabi Muhammad buat bid'ah dalam agama ni, sekiranya Nabi Muhammad buat bid'ah dalam agama, di antara ba tu dengan fa tu, ba tu, kaziba tu, dengan fa dia ada huruf sok layer tu atas huruf ba tu, man, atau huruf ba tu kaziba, atau huruf ba tu ada sad lam ya. Lepas tu fa'in. Jadi celah tu ialah maknanya ada satu perkataan dalam bahasa Arab, makna satu kata yang terselindung, iaitu sekiranya Muhammad ni buat bid'ah, Nabi Muhammad kita ni buat bid'ah dalam agama, fa'in yasha'illah, maka sekiranya Allah kendaki, yukhtim ala qalbi, nescaya Allah Ta'ala kunci hati Nabi Muhammad tu, cabutlah tu apa yang dia faham. Quran ni pelik
Kalau siapa-siapa murtad ni, awak tanya dia tu, Fatihah tak dia baca. Oh boleh. Oh Quran ni boleh. Islam ni boleh. Nak tahunya ialah kalau siapa-siapa murtad ni, awak tanya dia suruh baca ayat kursi ke ayat-ayat yang dia sudah baca. Pak, mana baca? Tak dia baca. Tak dia baca. Dia cabut, cabut. Oh tu boleh cabut, tak dia baca. Orang murtad. Syirik ni apa pula ni? Syirik ialah murtad hak tak tahu. Dia panggil syirik. Dua-dua ni macam mana? Super neraka tak keluar. Syirik ialah perbuatan murtad awak tak tahu. Perkara-perkara kufur yang awak tak tahu dia panggil syirik. Perkara-perkara kufur yang awak tahu itu dia panggil murtad. Jadi Allah Ta'ala boleh kunci mati. Oleh sebab itu kita dalam belajar ni minta senantiasa buka doa. Senang saya baca tadi. Rabbi yassir, wahai Tuhan, yassir, permudahkanlah kami belajar. Wala tu'assir, jangan payahkan kami belajar. Tadi Rabbi yassir, wala tu'assir. Potong bil khair dan masuk balik ini yang baik-baik, yang baik. Jadi dalam doa kita selalu kita bacanya ihdinas siratal mustaqim, wa tunjuk dalam nama. Tambah ilmu, Rabbi zidni ilma. Tambah ilmu, kan? Ayamhullahul batil. Allah Ta'ala akan menutup kebatilan. Kebatilan kufur dan bid'ah ini wa yuhiqqul haqq, dan Allah Ta'ala akan menzahirkan kebenaran. Dia Tuhan bi kalimatihi, dengan ayat-ayatnya, bi kalimatihi, dengan ayat-ayatnya. Bermakna kita kena zahirkan Allah Ta'ala dengan baca ayat Quran. Innahu, sungguhnya dia Allah Ta'ala tu alimun bi dzati sudur, maha mengetahui apa yang ada dalam sudut-sudut hati, lipatan-lipatan hati. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah Ta'ala segera, dan Allah Ta'ala tu zat yang bersedia menerima taubat daripada hamba-Nya. Orang lain tidak boleh terima taubat. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Ta'ala boleh mengampunkan daripada segala dosa-dosa. Wa ya'lamu ma yaf'alun wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Ta'ala sedia maha mengetahui apa yang kamu telah lakukan, iaitu ikhlas kata 3. Ikhlas pula tahap mana ikhlas? Ini tahap 100%, ini 95, ini 90. Kita tak boleh nak beri sukat tak ikhlas kita. Allah Ta'ala yang beri. Wa yasta'jibul ladzina amanu, akan minta segera, sentiasa minta segera diterima taubat. Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah Ta'ala tambahkan daripada kurnianya yang banyak-banyak. Wal kafirun, dan sedangkan orang yang kafir itu di akhirat kelak, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang teruk. Kenapa? Soalan lagi. Kenapa orang beriman ni banyak yang miskin? Kenapa tak pergi kaya-kaya? Nah, yang ada timbul soalan tu. Ini jawapan. Ayat ni jawapan. Walau basatallahu rizqa, sekiranya Allah Ta'ala melimpah-limpahkan rezeki li'ibadihi, kepada hamba-hambanya yang beriman, la baghaw fil ard, tentu mereka akan buat durhaka pada Allah di muka bumi. Tuhan kata kalau orang beriman ni Tuhan limpah kurnia, ada dah sesak lama juga. Walau macam mana pun tidak ada ramai rakyat dah kan. Tapi Tuhan kata la baghaw fil ard,
Ni mana dia tahu lah ni, tentu mereka akan durhaka, melampaui batas. Mana durhaka? Walakin akan tetapi yunazzilu bi qadarin ma yasha wa bi qadarin ma yasha. Akan tetapi Allah Taala menurunkan rezeki dengan qadar, dengan sekadarnya kepada makhluk, kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Innahu sunnya Allah Taala bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabirun basir, maha mengetahui dengan teliti, maha melihat tindak tanduk hamba-Nya. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, dialah Allah Taala yang menurunkan air hujan selepas manusia putus asa kerana kemarau. Lama sangat kemarau ni, siapa putus asa? Tak tahu. Bila orang tanya bila nak hujan, tak tahu dah. Nak pindah dari mana negeri, putus asa. Nah, panggil putus asa. Wa yanshuru rahmatahu, dan Allah Taala memberi berita gembira kepada siapa-siapa yang dia kenaki dengan rahmatnya, bahawasanya tak dengan dia tunjuk gelap langit tu, bahawa air ni akan hujan. Wa huwal waliyul hamid, sedangkan Allah Taala tu adalah maha pelindung, al-hamid, maha terpuji. Wa min ayati, daripada dalil-dalil bukti yang banyak lagi ialah khalqus samawati wal ardh, ialah Allah Taala boleh menciptakan langit dan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah, dan Allah Taala mengembangbiakkan makhluk-makhluk pada bumi itu daripada binatang-binatang yang merayap. Boleh jadi merayap, ada kaki 6, ada kaki 8, ada kaki 100, atau kaki 2. Kaki wala binatang apa saja. Wa huwa ala jami'ihim, sedangkan Allah terhadap menghimpunkan mereka semula di akhirat kelak, idza yasha, iaitu apabila dia kehendaki, qadirun, maha berkuasa nak buat. Ini ialah ayat bala. Bala yang berlaku di sekarang ni apa ni? Mana? Betul. Awak boleh jawab sendiri lah tafsir ayat ni. Kan? Wama asabakum min musibah, apa saja musibah yang kena pada kamu, min musibah, daripada musibah banyak-banyak, fabima kasabat aydikum, maka ia adalah daripada kerja-kerja usaha tangan kamu, iaitu dosa yang kamu sudah buat. Dosa wa yafu an katsir, tapi dosa kamu yang banyak-banyak Allah Taala sudah maaf. Apa dia dosa banyak-banyak ni? Mana dosa cakap bohong lah, apa tu, solat tak apa dosa, maksiat apa dosa. Tapi orang kena musibah ni kena, iaitu dosa lain, iaitu dosa yang dia tidak minta ampun. Apa dia dosa? Syirik ke Tuhan, lagi bidah kepada Tuhan. Dan dosa ni oleh kerana dia tak tahu, maka dia tak minta ampun, maka bala mari. Bila bala mari, jalan apa macam ropak. Kalau orang biasa kena yang biasa, kena hari ni, nak bulan lebah. Kena hari ni, kena pukul kat Allah Ta'ala hari ni, 6 bulan baru dia sedar sebenarnya. Macam break kereta api kan. Dia berhenti di tempat tu, di Ipoh tu 5 kilo break dah. Baru dah sampai break ke sana. Kalau break sekarang ni terbalik. Nah, jadi bala mari kerana dosa syirik. Bila dia kena dosa tu pula, dia pun pergi minta air tawar. Syirik semula. Tambah lagi. Lepas tu mandi air bunga pula. Syirik tambah pula. Lepas tu pergi kata Allah, ustaz tu tak jadi ustaz ni. Ini, dia ni mahal. Iaitu 500 ya, itu tak. Walaupun tu ada juga lah, tapi ni yang 1000 ni. Ni okey. Jadi siapa-siapa kena bala di antara kawan-kawan, balanya mudah ya nak cari. Kalau siapa-siapa boleh sobat,
dia boleh mengatasi. Itu bukan bala. Itu ialah ujian. Kalau buat macam mana tak selesai tu, tu bala. Buat A tak jadi, buat cara B tak jadi, C, D, E, F tak jadi, belakang tu, tu dah tu bala. Dan cara nak keluar daripada balanya ialah baca doa ni. Doa Nabi Adam alaihissalam. Karena makan pokok kulti. Lalu Nabi Adam baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, baca sebagai zikir 200-300 kali satu hari. Jadi awak baca 50 kali, masa tu nak berhenti. Masa berhenti tu baca doa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku buat tu, syirik-syirik aku sudah buat. Angkatlah daripada aku bala ni. Lepas tu baca pula kan. Masa berhenti tu baca doa. Masa berhenti baca doa. 200-300 hari. Ataupun baca doa satu lagi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang la ilaha illa anta, tidak ada yang layak disembah melainkan kepada kamu saja Tuhan. Subhanaka, maha suci Allah daripada kekufuran yang kita sudah buat. Subhanaka inni kuntu, sesungguhnya aku ini Tuhan minaz zalimin, di antara orang yang zalim buat syirik kepada Allah. Baca tu boleh 200-300 kali. Lepas sudah baca tu, baca doa. Ya Allah yang Tuhan aku, angkat doa dosa. Ikutlah baca dua ni. Dua ni. Jadi masalahnya bila kena bala, buat doa tolak bala. Semaya ajak tolak bala dah sekali kan. 9 lembu, 9 kambing doa, semaya ajak tolak bala. Ada tak sini? Ada. Jadi masa doa tolak bala tu, siapa dia baca? Imam. Dia baca macam mana? Masa tempat bala tu. Kalau cepat sikit jadi menolak. Dan benda ajar doa begini ni tidak adalah syariat. Aku tak mahu bala ni, dia letak. Aku tak mahu bala ni. Bermakna ya tak mahu bala ni. Bila tolak tangan gitu bermakna aku mahu kepada bala. Mana dia? Dia semua kena duduk gini, aku tak mahu bala tu Tuhan. Duduk gini belakang, dia tak ada ni. Aku macam moyong ni tak ada punya. Yang ajar tipu saja ni. Semaya ajak tolak bala. Kenduri pula. Buat kalau dia ada pejabat, buat dia pejabat. Saya ajak ni. Bukan. Kau macam mana mak? Betul mak? Buat dia pejabat mak, betul mak? Tak orang mereka yang buat ni buat dia pejabat bukan? Dia tak buat di rumah bukan? Inilah tempat saya niaga ni tuan. Inilah tempat saya jatuh ni, sinilah. Allah. Jadi bala mari sabit dosa. Dosa apa? Syirik atau bid'ah yang telah buat. Dan dosa tu kita tak minta ampun. Nak minta ampun macam mana? Kita tak tahu. Nak tahu macam mana kalau tak belajar. Wa ma anta bimu'jizina fil ardh. Dan tidaklah kamu boleh melepas diri daripada ditangkap Allah dalam bumi. Allah Ta'ala sengaja tak tangkap ini. Wa ma lakum, tidak ada bagi kamu min dunillah selain daripada Allah min waliyin, sebarang pelindung, wala nasir, dan sebarang penolong untuk tolong kamu daripada bala apabila kena. Apa? Kita berhenti sekarang. Ikhwan. Rabbana taqabbal minna wa sunna innaka antas samiul alim. Berhenti sekarang.